Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wahtada bihadihi wastanna bisunnati ila yaumiddin. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pencinta ilmu, para pencinta Al-Quran, alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla pada pagi ini Jumaat 11 Ramadan 1445 bersamaan dengan 22 hari bulan 3 2024, kita panjatkan kesyukuran banyak-banyak kepada Allah Azza wa Jalla kerana telah mengizinkan kita berpuasa sudah 1/3 daripadanya. Kita puasa hari ini 11, maknanya kita telah melalui 1/3 Ramadan 1445. Berapa Ramadan sudah lalu? 1/3. Banyak ke sikit? Tak banyak lagi lah. Baru 1/3. Ada 2/3 lagi. Mana ada 20 hari lagi, ataupun 19 hari lagi yang kita kena lalui, yang kita kena ikuti. Kita kata alhamdulillah ala kulli hal. Yang pentingnya doa kita nak sampai Ramadan telah sampai, sudah 10 hari berlalu. Jadi 10 hari ini waktu dia panggil waktu yang begitu menarik. Manakala 10 awal ni sudah pecut, insya-Allah 10 tengah makin kuat, 10 akhir makin bersemangat, insya-Allah. Tapi kalau lembek 10 awal, duk tunggu 10 tengah, tunggulah. Jawab dia gelak lah, tak apa nak cerah harapan. Pasal apa tak apa cerah? Kalau permulaan biasanya orang ni semangat mula-mula, semangat hak dulu. Tapi kalau hak dulu pun tak semangat dah, nak tunggu hak kamu dia semangat, kita kata sabarlah para jemaah sekalian, kerana mungkin itu yang dibimbangi kita sekarang ni. Hak kita bimbangnya takut awalnya semangat, akhir hilang terus. Hilang, lemah, dia panggil lemah. Jadi lemah, kelemahan inilah kita takut. Yang kita tak mahu dengarnya, ada orang gugur di separuh jalan. Sekarang ni pun ramai dah orang gugur separuh jalan ni. Ramai tak ramai? Kita duk kempen sudah bertahun-tahun. Kempen, buat risalah, buat poster, macam-macam buat. Nak suruh jemaah kita ni bila pergi masjid tarawih, jangan lari tengah jalan, buat risalah. Amalan di bulan Ramadan. Tuan-tuan dan puan-puan, solatlah bertarawih bersama imam sampai sudah, dia solat separuh jalan lari juga. Kita kata rugi kalau macam tu. Jadi kempen kena kuat. Hak kempen pun tak jadi, hak tak kempen lagilah tak menjadi. Jadi mudah-mudahan Allah SWT anugerahkan kita setiap masa berapa meningkatkan ibadat kita, menambahkan amalan kita. Sebab apa? Sebab kita hidup atas dunia ni terhad, dia panggil sikit je masa kita terhad, yang kita akan lama menunggu dalam kubur, dia panggil di alam barzakh lama, di akhirat esok tak ada tempoh akhirnya. Jadi di akhirat esok tidak ada tempoh akhir, lagi teruk, lagi dahsyat daripada kehidupan kita. Manakala kita pandai menggunakan masa yang ada ni, kita jaga molek, sudah pasti di akhirat esok kita akan dapat kedudukan yang sangat baik. Jadi bila sebut Ramadan, ada sebuah buku yang menarik, nama dia At-Tibb An-Nabawi. Nama dia At-Tibbun Nabawi. Apa dia makna Tibbun Nabawi ni? Maknanya perubatan cara Nabi. Itu dia panggil At-Tibbun Nabawi, makna perubatan cara Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Ditulis oleh siapa ke buku ni? Ditulis oleh seorang tokoh ulama, nama dia Ibnu Al-Qayyim. Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala, dia tulis dalam kitab At-Tibbun Nabawi ni ada satu tajuk, walaupun tajuk ni taklah besar tapi menarik. Tajuk dia, jodoh dia, hikmah puasa, rahsia puasa. Apa dia ke rahsia, apa ke hikmah puasa? Kemudian mari sahabat kita ni dia terjemah bab tu saja. Dia Tibbun Nabawi ni besar kitab, lebih kurang kitab kita ni kalau terjemah mungkin besar lagi ni. Jadi dalam ni pun ada, dalam kitab apa ni, Keindahan Islam pun ada, di bawah tajuk Keindahan Islam dalam bab puasa. Tengok nanti di hujung nanti, kalau ada masa kita akan baca. Kalau tak ada masa, tuan-tuan baca sendiri. Kitab sudah ada, sudah cetak, sudah disebarkan, sudah ramai pun yang memiliki kitab ini. Kita kata alhamdulillah. Jadi memandangkan tajuk kita ni, kita Ramadan, maka kita ambil tajuk dia dalam bab hikmah puasa. Hikmah puasa saja, tuan-tuan boleh ambil. Alhamdulillah, admin telah sebarkan kitab ini melalui Facebook dan juga melalui grup yang kita ada. Dia panggil supaya para jemaah kita boleh tahu, kita boleh sedar, kita boleh ingat bahawa kita sekarang ini berada di bulan yang mulia, iaitulah bulan Ramadan Al-Mubarak. Ramadan Al-Mubarak. Baik, bagi jemaah yang ikut di alam maya yang belum dapat kitab, boleh tengok di Facebook Abu Anas ni, tengok situ, ambil dia panggil download kitab ni. Alhamdulillah, jazahullahu khairah kepada penterjemah. Jadi kitab ini ditulis oleh Syekh Ibnu Qayyim Al-Jauzi rahimahullahu taala. Dalam kitabnya At-Tibbun Nabawi, dia ambil satu tajuk, hikmah puasa. Jadi ini kitab ini menarik sebab apa? Tibbun Nabawi ini kecil, kitab dia besar lagi, nama dia Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad. Ada 4 jilid, 4 jilid besar. Dalam tu panjang lagi. Jadi alhamdulillah, dalam perbincangan hikmah puasa ni, pengarang kita lebih menonjolkan, menampilkan sisi perubatan, tib bisyam, dari sudut perubatan dalam bab puasa, kerana dikatakan sumu tasihhu. Tulis sumu tasihhu, berpuasalah kamu akan sihat insya-Allah. Sumu tasihhu, berpuasa kamu akan sihat. Kalau kata hadis, walaupun hadis ini ada sedikit perbincangan dari sudut sanad, tapi kita tak usah sebut. Kita kata kata-kata yang masyhur, sumu tasihhu, puasa kamu sihat. Jadi kalau kita nak sihat, kita kena puasa. Ada orang tanya, oh puasa tapi lapar. Lapar itulah yang akan kita tonjolkan dalam perbincangan kita ni. Apa perkara yang kita nak tengok, dikata lapar, betul lah lapar. Kalau tak lapar, orang tak panggil puasa pula. Macam budak-budak ni kan, kadang-kadang anak-anak kita ni, dia mari duk oyak lapar mak, nama dia berpuasa, engkau tak makan. Kalau tidak, orang makan tak lapar lah pula. Jadi kita akan tengok risalah puasa secara ringkas insya-Allah. Tengok nota yang ada tu. Nota yang ada, sama ada di PDF di alam maya ataupun nota yang dicetak, pelajar-pelajar kita ni kongsi tengok. Qala Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, as-saum junnatun. Dalam kitab ni ada dua-dua, dia letak Arab ada, Melayu ada. As-saumu junnatun, puasa itu ialah perisai. Perisai apa? Min adwa'ir ruh wal qalbi wal badan. Allahu akbar. Puasa itu, tengok nota, perisai daripada penyakit yang diubati dengan puasa ni, yang sangat mujarab, iaitulah penyakit ruh, penyakit rohani, penyakit jiwa. Dengan puasa kita rasa kita takabur, kita rasa kita sombong, kita rasa kita besar kepala,
puasa. Bila lapar dia lembek, lapar aku. Waktu itulah kita akan teringat kepada orang-orang yang susah, orang yang miskin. Hari ni tengok dalam gambar sahabat-sahabat kita di Gaza, di Palestin, dalam keadaan begitu gawat. Tengok pula kawan-kawan kita. Kita jangan tengok jauh-jauh. Tengok di kawasan-kawasan yang berdekatan je dengan kita. Semalam ada sahabat saya yang NGO yang kita dulu iklan dulu kan, Cebu Care, CEBU Care tu. Dia tunjuk bagaimana ke orang di pulau sana, orang-orang Islam berbuka puasa. Allahu Akbar. Ada nasi, kalau boleh nasi bagi dia nikmat besar. Dia makan benda-benda lainnya. Jadi itu di antara, bila kita berpuasa, di sinilah kita kena sedar, kita kena insaf, yang menjadi pengubat jiwa. Wal qalbi, pengubat hati kita ni. Hati ni kita kadang-kadang mari tidak ikhlas. Kadang-kadang dia mari rasa sombong, rasa riak, rasa nak takabur. Kita puasa biar dia lembek, nafsu tu lembek, nafsu lemah, jadi dia pun jadi tak kuat. Tidak kuat dia punya melompat. Dan yang ketiga, wal badani. Ini tajuk kitanya, puasa tu menjadi perisai daripada penyakit tubuh badan, penyakit jasmani. Jadi berapa banyak kita boleh ubati penyakit dengan puasa? Kita kata alhamdulillah. Manafi'uhu tafutul ihsa. Manfaat puasa pula tidak terkira banyaknya. Masya Allah. Ibn Qayyim kata, manfaat puasa ni tidak terkira banyaknya. Tuan-tuan yang ada risalah ni, risalah apa ni, Ramadan ni, dalam risalah ni saja, muka depan ni, orang panggil kolom pertama ni, ana ada senarai pendekkan di sini 10 perkara apa ni, faedah puasa. 10 perkara faedah puasa untuk dunia dan untuk akhirat. Faedah dia dua-dua sekali kita dapat. Yang besarnya faedah akhirat, tapi faedah dalam dunia pun dapat. Ini yang penting, kita dapat dua faedah. Faedah di dunia sihat, segar molek. Faedah akhirat menundukkan nafsu, mengawal perasaan. Walahu ta'thirun ajibun fi hifzis sihhati. Ia memiliki kesan yang menakjubkan, huruf J jatuh, menakjubkan dalam menjaga kesihatan. Jadi nak jaga kesihatan, kita kena puasa. Jaga sihat, kita kena puasa. Wa izabatil fadalat, ini tulis, dan melincirkan perkumuhan. Kita ni banyak kayak tangki kita ni, tangki septik kita ni kadang-kadang tak penuh sangat ni. Dah makan 5 kali sehari tak penuh macam mana? Daripada subuh lagi makan, pukul 10 makan pula, zuhur makan, tengah hari makan, lepas asar, malam ni mari pula kedai 24 jam makan pukul 12 malam apa penuh lagi. Jadi bila kita mari puasa, kita rehat 14 jam tak makan, maka dia keluarkan, dia panggil fadalat, benda-benda yang lebih-lebihan, kumuhan daripada kesan hasil makanan kita tu dikeluarkan. Alhamdulillah. Wa habsin nafsi an tanawuli mu'ziyatiha, dan ia juga menghalang diri daripada memakan benda-benda yang menjadikannya sakit. Jadi kita bila kita tak makan ni, kita tahan diri kita 14 jam. Ni kalau kita puasa tahun ni 1445, kita mula puasa tadi pukul 6 apa? 6-7 minit deh. 6-7 minit. Kita akan buka puasa pula pukul 7.27 ke? 21. Jadi maknanya 13 jam lah, 13 jam lebih sikit. Untuk tahun ni 13 jam lebih kita tahan makan. Kalau kita duduk negara lain, negara yang lebih panas tu, mungkin 14 jam, mungkin 15 jam kita tak makan, maknanya perut kita berehat, relax ya. Apatah lagi, tengok ni, wala siyama idza kana bi'tidalin wa qasdin,
Apatah lagi manfaat puasa itu akan bertambah jelas. Tengok hak ketah putus stik ni J jatuh belaka ni. J jelas, yang tak ada tu tambah J dah. Sekiranya ia puasa itu dilaksanakan dengan dia panggil bi'tidal, dengan cara yang teratur, sederhana, jaga molek, tidak berlebih-lebihan. Bi'tidal wa qasdin, mana kita jaga molek, maksud dia nya apa dia jaga? Pelajar kena tulis dia punya dhabit, syarah ni, kita tulis syarah. Artinya kita puasa, waktu buka puasa tu jangan sumbak. Ni tak tahannya bila puasa nyo sumbak masuk, terkejut kawan tu. Nah, bunyi orang azan maghrib juga macam tsunami berlaku. Dulu tsunami, sehari dua ni kita minta Allah Ta'ala selamatkan kita, anak-anak kita semua daripada diserang oleh kepala air. Kerja dengar kepala air? Kepala air ni bila dia pergi mandi tempat air terjun, latar mana-mana, tiba-tiba turun daripada atas bukit tu, air hok bertakur banyak tu, masuk, mati ramai orang. Turun batai kayu, turun air macam-macam. Ramai ada orang mati. Kan abang ni satu keluarga mati, dia tengah duduk mandi, anak-anak dia habis. Kepala air. Jadi kita jangan buat puasa ni kepala air kepada perut, jangan. Bila azan maghrib nyosombak tu, Allahu Akbar. Selagi tak qamat, selagi itulah dia ngomong. Tu hak pergi masjid, hak tak pergi masjid ni kak, Allah Taala lah Maha mengetahui. Nah, semaya maghrib dengan isya dekat-dekat dengan jamak takhir. Mana sengih juga. Pernah berlaku kau gitu? Jadi kita kena sabar. Kerana itu yang terbaiknya untuk jaga kesihatan. Dengar ni pelajar. Yang terbaiknya puasa ni untuk jaga kesihatan macam mana? Kita bila azan tu kita makan ringan dulu. Makan rutab, makan buah kurma, minum air dulu. Mana perut tu biar dia proses slow-slow, kata orang panas enjin dulu. Solat maghrib baru kita makan sungguh. Tapi tak ada. Masyarakat kampung kita ni banyak kali dah dianjurkan majlis buka puasa, kata kita nak makan kurma dulu, lepas tu baru kita makan penuh. Oh, lagi balik. Tak boleh. Dia panggil tak boleh, dia tak boleh tahan dah. Kalau sembahyang maghrib betul kosong ni. Tak tahannya kalau tak sembahyang maghrib tu. Ni masalah juga lagi. Ni macam ni satu fenomena baru. Dia berbuka puasa atas jalan. Atas jalan dekat masjid lah, kan? Dia panggil dataran masjid. Buka puasa dataran masjid, penuh mari. Ambil makan yang masjid dia. Bila orang sembahyang maghrib pun pakat lari. Tinggal dua sah. Tu email apa begini pala. Pas warna habis tadi. Masa buka puasa tadi 1000 orang makan. Waktu solat maghrib 100 orang masuk. La haula wala quwata illa billah. Kita kata kuasa makan. Lari balik. Kuasa makan tu mari masjid, tapi lari balik. Pasal itulah kita nak teka dia orang ni supaya kita makan ringan dulu. Sudah sembahyang maghrib makan, dia lari. Tak mari. Tak apalah nak kata apa. Jadi tujuan kita makan, kita berpuasa ni kita makan secara iktidal, secara bersederhana, jangan sumbak kuat, insya-Allah kesihatan je. Tapi kalau makan juga lepas maghrib tiba lagi, lepas maghrib gomong lagi, nak tidur makan pula, bangun sahur, ni sepatutnya puasa ini nak melemahkan nafsu, tapi bulan puasa sudah menjadi bulan penguat nafsu. Sebab anak duk tengok ni, ada sahabat kita ni petang-petang dia jadi wartawan. Wartawan buka puasa nama. Macam-macam orang kita ni, dia panggil wartawan berbuka puasa. Macam mana cara dia? Dia pergi buka puasa masjid ni, menu dia berapa cerita. Ni masjid esok masjid lain pula. Kerja dia kalau duk main kutip masjid, kita kata masya-Allah. Masjid kaya-kaya sekarang ni di Malaysia ni kaya. Pasal itulah orang bulan Ramadan ni orang pemurah. Pakak buat berjamuan, pakak buat ni. Sebab itulah bila kita lancarkan tabung Ihya Ramadan, nak orang panggil menceriakan Ramadan kita ni, kita bukan untuk kita saja. Kita akan hantar ke pendalaman-pendalaman NGO kita ni, masuk pendalaman tu, tempat orang asli. Kita tak aja pergi, dia orang ni pergi buat majlis buka puasa, hantar gambar bagi. Cuma minta maaf lah kepada para pendermawan, gambar-gambar ni kita tak post sangat di Facebook.
Kalau tengok di Facebook Abu Anas tu macam kosong je, duduk mengepek kau ada, malah maya tarawih itu ada. Tapi ramai-ramai jarang keluar. Orang lain tu lupus tak apa, begitu sendiri slow dalam bab nak tayang-tayang ni. Cuma kepercayaan tuan-tuan kepada Abu Anas dengan YPS Yayasan Pondok kita ni, kita kata barakallahu fikum, Allah Taala ajar. Insya-Allah duit tuan-tuan tidak akan hilang kecuali sampai ke sasaran biiznillahi azza wa jalla. Jadi alhamdulillah NGO yang bekerja untuk menyampaikan maklumat, untuk menyampaikan kepada sasaran berbuka puasa, iftar dan lain-lain ini bergerak. Kita kata alhamdulillah, barakallahu fihim wa jazahumullahu khairan. Kitanya piduk tabung, kumpulkan dana, kita hantar di mana-mana tempat yang ada. Kita kata alhamdulillah. Main syarah lagi ni tiga siri tak habis kita ni. Bola kita dua muka ya. Bola syarah dah. Baiklah tengok kita. Wa fi afdali awqatihi syar'an. Dia kata kita kena jaga puasa pada waktu-waktu yang mulia untuknya menurut syarak, iaitu bermula daripada 1 Ramadan, kita berpuasa daripada fajar sampai ke maghrib sehinggalah 30 Ramadan insya-Allah. Wa hajatul badani ilaihi tab'an, puasa ini berfaedah juga untuk merehatkan jiwa dan anggota badan. Yang anggota badan sebab apa? Tubuh kita berehat. Ana selalu dengar dia punya sahabat-sahabat kita yang duk jaga kilang-kilang. Dah. Tidak, dia ada satu masa dia rehat mesin-mesin dia tu. Dia rehat ni rehat 10 hari ni. Jadi ada waktu dia sebis. Kita ni begitulah, bulan Ramadan ni seolah-olah bulan kita nak rehatkan perut kita daripada duduk bekerja 24 jam gerang duduk mesin. Hak perut mesin ni, hak perut kita mampu mesin yang tak mampu dikunyah oleh mulut. Betul tak? Kadang-kadang kita ambil daging kerak pong telah. Keluar tak ada, keluar stok kau daging merah muka-muka terang nak keluar daging terbalik tak ada. Tapi dia keluar hancur. Maknanya Allah Taala bagi kekuatan gagah mesin perut kita ni. Jadi kita bagi rehat dia sebulan tak bekerja pada siang Ramadan. Kita kata insya-Allah. Summa inna fihi min irahatil quwa wal a'dha ma yahfazu 'alaiha quwaha. Ini bahasa Melayu yang bahasa tinggi. Dan puasa juga untuk merehatkan jiwa dan anggota badan yang akan menjaga kekuatan. Kuasa enjin itu nak jaga kuat. Potensi kekuatan, ia juga memiliki keistimewaan lain yang menjadikannya wajar untuk didahulukan daripada sekalian amalan lain. Jadi kita tahu, maknanya kelebihan puasa tu banyak lagi, maka kita utamakan dia. Bulan Ramadan, bulan tak Ramadan pun kena usahalah biar kita boleh berpuasa. Sebab apa? Puasa tu banyak faedah, banyak dia punya fawaid yang disediakan oleh Allah Azza wa Jalla. Yakni, tengok, yakni tu bagus. Yakni puasa akan mengembirakan hati pada masa sekarang ini di dunia. Puasa dia bagi tafrihuhu lil qalbi. Maknanya hati kita rasa tenang bila kita puasa, relax. Dan pada masa akan datang di akhirat. Tengok penterjemah dia jazahullah khairan, dia tambah hadis di bawah. Mana ke dalil? Dalilnya sabda Nabi SAW, lis-shaimi farhatan. Bagi orang berpuasa itu ada 2 kerehatan. Orang puasa ada 2 waktu dia gembira. Bila dia gembira, farhatun inda fitrihi, suka ketika buka puasa. Ya Allah, kita ni kalau puasa hari panas, kita letih sangat. Allahu Akbar, azan maghrib. Suka tak suka? Bismillah. Dia bismillah kau tak tahu. Dia bismillah kau tak? Kena bismillah dulu. Jangan bunyi Allahu Akbar gak boleh lalu. Lebih pada utal apa ni, jangan.
Nah, kena bismillah dulu kita minum. Tengok. Suka. Ada lagi ada juga terjemahan inda fitrihi, ketika kita raya esok. Tengok masa tu dalam nota ni kata ketika berbuka puasa, seteruk dia ketika hari raya. Mana dua-dua lah. Raya apa suka juga. Kau tak suka nak raya? Suka nak raya? Suka raya ke suka puasa? Baiklah. Wa farhatun inda liqa'i rabbih, satu lagi kegembiraan besar ketika bertemu Allah. Bila kita mati, pahala kita berganda-ganda. Masya-Allah tabarakallah. Baik dah. Dan ia amat berkesan juga untuk menjaga kesihatan. Di kita ni kita puasa ni, kita jaga kesihatan juga amat berkesan insya-Allah. Amat berkesan insya-Allah. Walahu ta'sirun azim, ia yakni puasa ini tergolong daripada ubat rohani dan ubat tabi'i. Ubat tabi'i maknanya rohani kita pun jadi, hak jasmani kita pun jadi juga. Sekiranya orang berpuasa benar-benar menjaga syaratlah dia tu. Sekiranya orang berpuasa benar-benar menjaga dan memerhatikan apa yang patut diprihatinkannya ketika berpuasa mengikut syarak dan hukum tabi'i. Jadi ingat moleklah, jadi dia akan jadi ni apabila dia jaga betul-betul. Maknanya dari sudut syarak kita jaga perkara yang membatalkan puasa, tanda itu. Untuk ikut syarak, yang pertama menjaga daripada perkara batal puasa, dan yang kedua menjaga dari perkara yang menghilangkan pahala puasa. Dua kena jaga, barulah rohani kita mantap. Kalau tidak tak apa nak jadi. Dan hukum tabi'i, hatinya dan badannya menerima manfaat yang banyak daripada puasa itu. Menghilang dan untuk tabi'i, jaga kesihatan lah. Alhamdulillah. Ia akan menghalang dari dirinya daripada benda asing. Tengok lah ni dia terjemah, kalau benda-benda ni dia capul benda asing. Tulis baca benda asing, mana benda hak luar masuk dari perut ni. Perut nak berehat masuk juga. Jangan kacau. Yang merosakkan dirinya, yang di mana dia orang-orang yang berpuasa bersiap sedia untuknya untuk menerima benda asing itu. Kalau kita, maknanya kita tahulah maghrib nanti kita makan berpada-pada, jangan banyak makan hak sihat-sihat. Ia juga akan menghapuskan benda-benda kotor yang terhasil dalam badan. Apa dia benda kotor dalam badan ni? Hak lama-lama tu dia buang. Dia gini pada pelajar. Ana belajar juga dengan doktor perubatan. Dia kata kita dalam tubuh kita ada lemak. Dalam tubuh ni lemak dan jadi bila kita puasa ni cukup masa dia akan tarik lemak tu untuk jadi bahan bakar, jadi bahan tenaga kita. Dia akan tarik lemak. Itu sebab masa itulah di antara hikmah kenapa kita buka puasa disunatkan dengan tamar rutab. Sebab tamar ni ni dengan pelajar-pelajar ni nak kempen supaya makan buah tamar ni, budak ni makan berapa biji makan tamar buka puasa? 3 kena buat 3 dia witir cantiklah, dia tak syarat ada hak sebiji makan. Pasal apa? Kenten tak bagi ke awak tak ambil, dia tak saya makan. Dia nak makan kuih dia juga lah, tamar dulu. Tak kira lah pelajar tua, pelajar muda pun makan buah kurma dulu. Sebab apa? Dia buat buah kurma ni, dia punya cepat, dia punya proses. Mana dalam masa beberapa minit tu, gelugus gula kita hilang sepanjang 13 jam, 14 jam tadi, so dia hantar balik. Masuk semua dalam tempat-tempat yang diperlukan. Laju. Tapi kalau kita makan nasi, kanji, nak proses tu, mungkin 2 jam baru sampai. Itu hikmat. Tanda di kitab tu. Itu dia panggil hikmat. Hikmat apa pelajar?
Hikmah kenapa kita digalakkan buka puasa dengan buah kurma. Buah puasa dengan buah kurma tu. Cantik. Jangan duduk malah lah. Kurma apa ingat? 2 kurma jangan dibeli. Yang pertama kurma hak mari daripada Israel. Tak usah beli tu. Main-main jahat hidup ngenak orang Islam. Walaupun pembekal daripada Israel ni, orang-orang bukan Islam duduk bekal kurma. Bila orang boikot ni, salah. Dia panggil tersalah. Salah pada panggil salah terlepas pandang. Lepas pandang apa mau order daripada Israel mari. Satu lagi kurma yang kalau kita boleh elokkan, iaitulah yang mari daripada negara yang orang duk kutuk sahabat di situ. Saya tak sebut nama negaranya, marah dia. Kita ni malah naik mahkamah, kita nak pergi tangga masjid, bukan pergi tangga mahkamah. Ada satu negara, produk dia tak kutuk sahabat, tapi orang-orang di kawasan tu kerja dia kutuk sahabat, maki Sayyidina Abu Bakar, maki Sayyidina Umar. Jadi kalau kita nak pergi hak Israel ni, orang buat kartun kan, buat lukisan, nak pergi Israel tengok darah Palestin. Kita pergi buah kurma hak mari daripada negara kutuk sahabat ni, negara Syiah ni, kita kena mikir juga tokel dia boleh jadi hak duk ngutuk Sayyidina Abu Bakar, tak lalu makan kita, cari hak lain. Ini masalah. Baiklah, kita pelaju sikit bagaimana tadi benda asing tadi. Ia juga akan menghapuskan benda-benda kotor yang terhasil dalam badan sesuai dengan sempurna atau kurangnya cara ibadat puasa. Ini pentingnya. Ada orang kata, ustaz saya puasa ni makin naik tubuh. Ada ke tak ada? Bulan Ramadan makin gemuk. Ada? Tak ada orang makin free. Hari ni masjid dia kita tengok. Kan ada setengah masjid dia tanda ke? Dia tanda. Hari ni siapa dia taja. Sebab itulah bagi anak tak suka buat tajaan minggu hari. Contohnya hari ni buka puasa kita ditaja oleh Pak Mat. Esok Pak Loh, lusa Datuk Tan Sri. Sudah. Hak hari Datuk Tan Sri taja ni kak penuh masjid. Muka tu dah nasi minyak kambing lagi, nasi minyak ayam, nasi biryani. Hak Pak Mat taja nasi bungkus. Nak kata kau. Jadi kita catukan semua duit yang ada masjid atur. Jangan duduk main asing-asing gini. Bulan Ramadan pun nak asing juga, jangan. Ia yakni puasa akan membantu menjaga orang berpuasa daripada melakukan perbuatan yang wajar dijauhi. Jadi di antara lagi orang puasa kita ni mengajar kita, mendidik kita untuk menjauhkan diri daripada perkara-perkara yang tidak baik, yang tidak baik. Ia juga akan membantunya untuk meraih maqasid. Tulis maqasid mana objektif, hikmat, rahsia dan tujuan utama daripada amalan puasa itu. Kalau tak ada hak kosong-kosong tu J belakang huruf J. Tak tahu pasal apa dia marah sangat ke J ni, jatuh habis. Jadi kosong J dalam PDF ada. Hak cetak ni jadi hilang. Pasal apa? Kena tanya pencetak. Bapa dia marah nak. Baik. Yang pentingnya kita nak cari hikmat. Tuan-tuan nak dapat hikmat cara detail di mana? Ingat jangan lupa cari buku ni. Keindahan Islam ni banyak dalam tu ana tulis. Bukan saya tulis, saya terjemahkan. Maaf. Hikmat, rahsia dan tujuan utama daripada amalan puasa itu, sesungguhnya tujuan hakiki daripadanya puasa itu ialah perkara yang jauh lebih mendalam berbanding sekadar meninggalkan makan dan minum. Ingat molek ni, puasa ni bukan sekat tak masuk je. Tulis itu, puasa bukan hanya sekadar tidak masuk, tapi puasa juga kena jaga hak keluar. Tulis pelajar-pelajar, puasa juga kena jaga hak keluar. Ni hak keluar daripada mulut ni, kata ke orang, maki orang, tipu orang, macam-macam lagi. Dalam hadis Nabi kata, man lam yada' qaula zur wal amala bihi, siapa dia tidak meninggalkan perkataan dusta masih lagi melakukannya, falaisa lillahi hajah fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Allah Taala tak berajak orang ni tak makan dengan tak minum. Mu tak makan ya hak halal, tapi mulut duk makan hak haram, duk makan daging orang, duk mengata ke orang, kita kata ini dia. Ini dia.
Baik. Sesuai dengan makna ini, ia dinilai istimewa berbanding sekalian ibadat yang lain. Maknanya ibadat lain itu semua istimewa belaka. Tuan-tuan buka dalam kitab keindahan Islam ni. Bila kita bicara bab solat, kelebihan solat. Bila bicara bab puasa, kelebihan puasa. Bila bicara bab zakat, kelebihan. Yang pentingnya setiap ibadat tu ada kelebihan istimewa. Dia panggil ciri-ciri sendiri. Tapi dalam bab puasa ni dia pergi pada kesihatan body, kesihatan rohani. Tapi zakat kesihatan apa? Kesihatan harta. Boleh jadi body tak apa sihat. PT ada 40 juta, 1 juta kena sedekah zakat. Garu kepala juga tak? Geng-geng hak bakhil ni tak garu kepala dia. Allah. 1 juta pula sedekah tu. Ada apa nak jadi kaya? Nah, kalau malas sedekah banyak, jangan kaya. Kita ada 40,000, kita sedekah 1,000 yang wajib zakat. Betul? Tapi kalau awak ada 40 juta, zakat dia berapa? 1 juta. Kalau ada 400 juta, zakat dia berapa? 10 juta. Nah, berasa banyak dah. Dah jangan banyak duit tu, tak banyak zakat. Ni mesti zakat ni kena bayar. Jadi dalam puasa ni bukan sekadar nak meninggalkan makan dengan minum saja. Puasa juga kena wajib kita tinggalkan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi kata ulama, puasa ni bukan setakat jaga hak tak masuk ya, kita kena jaga juga hak keluar. Allahu Akbar. Sesuai dengan makna ini, ia dinilai istimewa berbanding sekalian amal ibadat yang lain kerana ia dilaksanakan secara ikhlas semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Ini apa ni? Dan kerana ia juga menjadi pelindung secara serta perisai bagi orang hamba, sang hamba daripada perkara yang menyakitkan jiwanya dan badannya pada masa di dunia ini dan kelak di akhirat, insya-Allah. Lepas tu dalam hadis Nabi kata as-siyamu junnatun. Dalam hadis yang sahih Nabi kata puasa itu perisai. Perisai daripada mana? Perisai daripada perkara buruk atas dunia, perisai daripada neraka di akhirat. Allahu Akbar. Ada setengah riwayat kata malam yakhrikha, selama kamu tak koyokkan perisai itu. Kalau perisai dah cari, habislah. Ini berdasarkan kepada firman Allah Ta'ala, ya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, kamu diwajibkan berpuasa sebagaimana diwajibkan kata orang-orang dahulu daripada kamu berpuasa supaya kamu menjadi orang yang bertakwa. Ada tujuan kita puasa ni la'allakum tattaqun, nak jadi orang yang bertakwa. Alhamdulillah. Baik, salah satu di antara dua maqasid, tulis maqasid mana objektif. Objektif puasa itu ialah sebagai perisai dan pelindung, di mana ia bertindak sebagai satu amalan diet, yang panggil diet lah, nak jaga body yang memiliki manfaat yang besar. Jadi kita ada dua manfaat, dia panggil dua manfaat. Manfaat yang pertamanya himyah ni orang panggil jaga diri, jaga kesihatan. Dan yang besar sekali, tulis nombor 2. Dan maqasid yang kedua, bulatnya hati dan pengharapan kepada Allah Azza wa Jalla dengan berpuasa. Kerana itulah Nabi SAW sebut dalam hadis, man sama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambihi. Siapa dia puasa dalam keadaan dia beriman dan mengharapkan pahala, ghufira lahu ma taqaddama, diampunkan dosa-dosa dia lepas. Alhamdulillah, diampunkan dosa-dosa kita yang lalu. Ingat molek. Hal ni besar sekali, iaitu hati kita ni khusyuk dan mengharapkan pahala pada Allah Azza wa Jalla, serta menggembeling segala kekuatan jiwa demi meraih cinta Allah dan mentaatinya. Kata pengarang,
Wa qad taqaddama al-kalam, telah dibincangkan sebelum ini tentang beberapa hikmah rahsia amalan puasa ketika bincang tentang petunjuk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan amalan puasa ini. Itu dia dalam kitab dia lah. Kalau nak panjang, tuan-tuan boleh buka dalam kitab dia Zadul Ma'ad. Kalau nak ringkas, buka kitab ni, Keindahan Islam. InsyaAllah dalam kitab Indah Islam ni kita dah sebut beberapa perkara yang berkait dengan puasa. Alhamdulillah, tengok dia kata dalam buku ni kebaikan dan kelebihan puasa sangat banyak. Anda baca cara ringkas, tuan-tuan ada kitab ni buka. Yang pertama dia kata puasa membawa kepada ketakwaan. Puasa bawa kepada takwa. Yang kedua, puasa sebagai cara untuk menunjukkan kesyukuran kepada Allah atas segala nikmat. 3, kelebihan puasa ialah dapat menahan dan mengawal nafsu. 4, puasa juga menguatkan azam dan tekad, mengajar kesabaran, membantu menguatkan minda dan menajamkan fikiran. 5, puasa membina akhlak yang terpuji. Itu yang sepatutnya. Ini puasa berebut di bazar juga. Yang ke-6, puasa ialah satu manifestasi yang nyata untuk menunjukkan penyatuan orang Islam dan persamaannya. Yang ke-7, puasa juga memberi faedah kepada kesihatan secara umum. Wallahu alam. Mudah-mudahan tuan-tuan dan puan-puan mendapat manfaat daripada risalah yang naikah kita ini, dan jangan lupa dapatkan kitab Keindahan Islam yang begitu baik. Ana telah syarah Keindahan Islam ini beberapa kali. Tuan-tuan boleh tengok dalam bab puasa, dalam bab solat dan lain-lain. Alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.